Bismillahirrahmanirrahim. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. صدق الله العظيم. ولا تزر وازرة وزر أخرى, dan ketahuilah seorang pemikul tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain. Wa in tad'u musqalatun ila himliha, dan jika seorang yang berat tanggungannya dengan dosa memanggil orang lain untuk menolong memikul sama bebanan itu, la yuhmal minhu syai', tidak akan dapat dipikul sedikit pun daripadanya. Walau kana dha qurba, walaupun orang yang diminta pertolongan itu dari kerabatnya sendiri. Innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus salah, sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanyalah memberi peringatan kepada orang-orang yang takut melanggar hukum-hukum Tuhan semasa mereka tidak dilihat orang, dan semasa mereka tidak melihat azab Tuhan, serta mereka mendirikan sembahyang wa aqamus salah. Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ila Allahil masir, dan sesiapa yang membersihkan dirinya dari segala yang dilarang, maka sesungguhnya dia melakukan pembersihan itu untuk kebaikan dirinya sendiri, dan kepada Allah jualah tempat kembali. Ayat ini datang selepas membicarakan manusia semuanya berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah sahaja yang boleh mengampun dosa manusia. Allah jua yang bersifat dengan sifat-sifat Asma'ul Husna, nama-nama Allah, Maha Pemaaf, Maha Pemampun, Pengampun, Maha Adil. Ini semuanya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita baca ini menyatakan satu kenyataan yang merehatkan. Kenyataan yang merehatkan ialah satu perakuan bahawa seorang pemikul tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain. Kita rasa lega jika ada, kalau kita orang yang baik, yang dianggap banyak amal ibadat, yang dianggap bersih dengan Allah Subhanahu wa taala, takkan ada orang yang nak minta kita pikul dosa mereka. Tak ada orang. Kita rehat dulu. Kalau kita banyak amal ibadat siang malam, banyak bersedekah, banyak, nanti ada orang datang, kaum kerabat kata, tolong bawa dosa saya sikit, dekat nak mati. Dekat-dekat kita nak mati, dia datang minta bawa dosa dia. Lepas tu dia nak kirim kepada orang itu, setengah orang ni, setengah. Macam nak kirim barang pergi ke Mekah tu. Tak ada orang yang boleh tidak dibenarkan macam tu. Kenapa? Kerana satu kenyataan asasnya, manusia hendaklah bertanggungjawab sendiri dengan dosa yang dilakukannya. La taziru waziratun wizra ukhra, orang yang memikul dosa takkan memikul dosa orang lain. La taziru waziratun wizra ukhra, pemikul dosa maknanya dia ada kesanggupan untuk memikul dosa. Kalau boleh tak apa, dia kata kita boleh bawa lah sikit-sikit dosa orang lain. Sekalipun dia sanggup, namun Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkannya untuk menanggung dosa orang lain. Perkataan ini tazir waziratun wizra ukhra, 3. Taziru waziratun wizra, ini namanya tazir. Taziru waziratun fi'il mudhari' mustaqbal. Waziratun orang, wizra kata dasarnya namanya masdar. Daripada perkataan ini juga terbitnya perkataan wazir. Kita tak sedar ni.
Wazir itu maknanya menteri. Wazir, Raisul Wazara, Perdana Menteri, Ketua Menteri-Menteri, Raisul Wazara. Wazirud Daulah, Menteri Kerajaan. Wazir apa-apa, Wazirul Zira'ah, Wazirul Al-Amni, Menteri Dalam Negeri, Menteri. Wazirul Menteri. Kalau nak terjemahnya, terkejut ni kan. Wazir ni maknanya orang berdosa. Wazir, tapi tidaklah kita tak boleh. Wazir menteri lah. Tapi bagi menteri itu terjemah asalnya daripada perkataan asalnya, wizrun maknanya dosa. Wazirun maknanya itulah wazir. Ya. Pasal apa ni? Pasal apa? Pasalnya barangkali menteri ini tugas dia banyak. Tugas dia besar-besar. Dan tugas-tugas yang banyak ini dia berceceran, banyak tugas. Kalau satu tugas saja boleh disempurnakan. Mungkinnya maknanya macam tu. Kena tengok kamus dia lah macam mana, pasal apa nak menteri itu wazir. Jadi menteri, orang pilih dianya maknanya menteri. Dalam bahasa Arabnya wazir disebutnya. Wala taziru waziratun wizra ukhra, dan tidak ada dan ketahuilah seorang pemikul dosa tidak akan memikul dosa orang lain. Ya. Satu keterangan yang sangat-sangat besar, berat dan merehatkan bagi setengah orang yang berkenaan dan mendukacitakan orang-orang yang berkenaan. Mendukacitakan kumpulan yang mengumpul dosa, kumpul dosa, sampai akhirnya tak boleh nak buat apa, tak ada jalan penyelesaian. Nak minta tolong orang, pikulkan, tak boleh. Al-Quranul Karim memberi kepada kita satu contoh. Satu pasangan yang biasanya mempunyai hubungan yang paling erat sekali, suami isteri lah. Kadang-kadang mak bapak dia pun dia dah lupa dah, mak bapak dia ingatkan isteri dia, dia ingatkan suami dia. Dalam Al-Quran menyatakan pasangan, isterinya seorang yang baik, suaminya seorang yang jabbar, kuat, gagah perkasa, mempunyai kuasa yang sangat besar, iaitu Fir'aun. Sekalipun suaminya mempunyai kuasa yang besar, isterinya seorang yang mukmin, suami tak boleh nak kirim dosa kepada isterinya yang baik. Wa daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhin amanu imra'ata nuhin wa imra'ata lutin kanata tahta 'abdain min ibadina salihain. Suaminya Nabi, isterinya seorang yang mukmin. Dan sebaliknya juga ada isterinya mukmin, suaminya kafir, Fir'aun. Isteri Lut, Nabi Lut, isterinya kafir, suaminya Nabi. Masing-masing tidak boleh menolong antara satu dengan lain dalam soal dosa. Wala taziru waziratun wizra ukhra, ketahuilah seorang pemikul tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain. Nabi SAW sebalik yang kita sebutkan tadi pernah mengakui Salman minna ahlul bait, Salman al-Farisi dari darah Farsi, sahabat Nabi. Nabi perakukan Salman adalah dari keluargaku ahlul bait. Maknanya diperakukan dia. Tetapi Abu Lahab, bapa saudara Nabi, tabbat yada Abi Lahab bin Watab, bernasar Abu Lahab, padahal dia keluarga Nabi, bapa saudara Nabi. Hubungan kaum kerabat tidak memberi apa-apa arti untuk urusan akhirat. Mungkin urusan dunia membawa ada artinya. Anda datang daripada keluarga yang ternama, keluarga yang terpilih, Anda mempunyai kedudukan. Tetapi di akhirat tak ada. Apabila seorang tidak membawa bekalannya sendiri, tidak akan dapat faedah daripada bekalan orang lain. Gitulah seolah-olahnya. Demikian juga jika anda tidak mempunyai bekalan, ingin tumpang bekalan orang lain pun tak boleh. Nak kirim dosa supaya ditanggung orang lain pun tidak boleh. Sebab itu urusan akhirat. Akhirat tempat membalas, tapi di dunia mungkin boleh. Bukan tempat untuk membalas atas usaha-usaha yang dikerjakan di dunia. Wa in tad'u musqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'. Ini keterangan lebih lanjut lagi tentang wala taziru waziratun wizra ukhra.
Dan jika seorang yang berat tanggungannya dengan dosa, yakni orang yang berdosa, musqalatun, orang yang berat tanggungannya dengan dosa, memanggil orang lain untuk memikul bebanan sama bebanan itu, tidak akan dipikul sedikit pun daripadanya. La yuhmal minhu syai'. Seorang bapa meminta anaknya supaya bawa sekilah dosa dia, menanggung sekilah dosa pun, anak tidak boleh berbuat apa-apa. Sama juga sebaliknya, bapa tidak boleh menolong anak dan anak-anak tidak boleh menolong bapa. Boleh orang membuat tak apalah dosa aku tanggunglah misalnya. Ini orang jahil sebab dia tidak tahu apa dia urusan bagaimana sunnah Allah pada hari akhirat. Sunnah di sana, la tazru wazratun wizra ukhra. Kalaupun dia nak pikul, tapi tidak ada ruang baginya untuk memikul dosa orang lain, hatta antara suami isteri, bapa dengan anak, yang merupakan hubungan yang paling erat antara suami isteri, antara anak dan bapa dan keluarga. La yuhmal minhu syai' walau kana dha qurba, sekalipun mereka itu kaum kerabat yang terdekat, qurba. Apalagilah kalau yang jauh, apalagilah kalau antara kafir dan mukmin, tidak ada apa-apa hubungan lagi. Sesama mukmin, sesama kaum kerabat yang terdekat, walau kana dha qurba. Innama tunziru alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus salah. Engkau wahai Muhammad hanya boleh memberi peringatan kepada orang yang takut melanggar hukum Tuhan semasa mereka tidak dilihat orang, dan semasa mereka melihat azab Tuhannya, serta mereka mendirikan sembahyang. Wahai Muhammad, satu peringatan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, kamu hanya boleh memberi amaran, boleh memberi peringatan kepada siapa? Kepada orang yang beriman pada hari akhirat saja. Orang yang tidak beriman pada hari akhirat tidak berguna kamu beri 1000 peringatan pun pada mereka, disebabkan mereka tidak beriman pada adanya hari akhirat, tidak beriman kepada perkara al-ghaib, dan tidak mendirikan sembahyang. Maknanya, apabila seorang itu tidak mendirikan sembahyang dan tidak beriman pada adanya hari akhirat, maka tidak ada iman pada mereka. Tidak ada iman. Mereka yang tak ada iman, bagaimana kamu boleh memberi peringatan tentang hal-hal keimanan kepada mereka yang langsung tidak beriman? Tidak boleh. Kamu boleh beri peringatan hanya kepada orang kamu saja. Orang kamu saja. Tapi orang yang bukan Islam, tidak beriman, tidak boleh beri apa-apa peringatan kepada mereka. Jika kita tengok satu iklan, kita kata imam besar Masjid Nabawi akan menyampaikan suatu syarahan, suatu ceramah perdana di masjid negara. Orang masjid pergilah, orang masjid, sebab dia ada pertemuan dengan imam besar Masjid Haram, Masjid Nabawi. Ada pertemuan. Tapi ya, kalau yang tak ada pertemuannya, bukan orang yang beriman, dia buat apa? Tak ada kena mengena dengan kita, tak ada kena mengena. Itulah Nabi SAW diperingatkan, kamu boleh beri peringatan kepada orang yang ada iman saja. Orang yang tak ada iman tidak akan beri peringatan, tidak akan ada apa-apa hubungan antara kamu dengan mereka. Oleh yang demikian, bila kita lihat satu penceramah daripada luar, bila datang buat satu ceramah di mana-mana masjid, ribu-ribu datang, ribu-ribu. Bila datang di sini seorang penceramah, namanya Azhar. Ramai orang datang, ramai orang datang. Ada pertemuan itu dengan beliau dengan mereka. Ada satu pertemuan khusus, dan dengan orang yang datang ada sesuatu yang mereka minat kepada ceramah itu. Ada. Sama juga orang luar datang, beribu-ribu. Dulu datang seorang pensyarah dari mana? Ramai. Innama tunziru alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus salah. Orang itu ada titik pertemuan dengan mereka. Mereka beriman kepada al-ghaib, mereka mendirikan sembahyang, dan mereka percaya adanya hari akhirat. Innama, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan di sini orang yang menyahut seruan Nabi itu. Pertama, mereka takutkan Allah, mereka beriman kepada al-ghaib, mereka pula mendirikan sembahyang.
Ini asas bagi keimanan. Pertamanya perkara hati terlebih dahulu. Iman kepada Allah ini perkara hati. Iman kepada al-ghaib perkara hati, dan perkara yang dapat dilihat oleh yang lahir, iaitulah namanya as-salah, sembahyang. Sembahyang ni duduk pada perkara yang kedua. Perkara yang pertama sekali hati terlebih dahulu. Apabila seorang yang tidak mempunyai hati yang beriman kepada Allah, sembahyang menjadi satu keberatan terhadap mereka. Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ila Allahil masir. Sesiapa yang membersihkan diri, maka sesungguhnya dia membersihkan dirinya, dan kepada Allah al-masir. Al-masir, tempat kembali jua. Pertama sekali, ayat permulaan pembuka ayat ini menyatakan dosa tidak boleh dibawa oleh orang yang menanggung dosa. Tidak ada kaedah itu. Demikian juga sesiapa yang membersihkan dirinya dengan amal saleh, maka pembersihan itu berlaku untuk dirinya sahaja, tidak untuk orang lain. Tidak untuk orang lain. Wa man yatazakka wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi. Sesiapa yang membersihkan diri tidak ada pembersihan selain daripada amal. Bersih dengan amal saleh, bersih dengan zikir, bersih dengan amal kebajikan. Ini namanya pembersihan diri. Bolehkah pembersihan diri ini kita kirim untuk orang lain, tolong untuk orang lain? Tolong untuk orang lain ini, yang disebutnya pahala ini, sampai tak sampai kepada orang yang dah meninggal? Bukan semuanya tak sampai. Ada hadis-hadis yang menyebutnya, dan tidak semuanya sampai. Yang sampai ini ialah amal ibadat yang ada hubungan dengan si mati itu, yang ada hubungan dengannya, yang ada hubungannya kaum kerabat, anak-anak dia, sebab anak-anak dia ni usaha dia juga, dia cari makan, dia bagi makan, dia tolong, dia hantar sekolah, hantar mengaji. Takkanlah anak dia nak beri, nak kirim pahala kepada keluarga dia, kepada bapa dia, ibu dia, takkan tak sampai. Sampailah, sebab Islam mereka pun hasil daripada didikan bapa mereka, ibu mereka. Satu. Jadi tak boleh kita nak sebutkan baca Quran pun tak sampai, apa ini terlalu singkat, demikian juga amalan yang merupakan sedekah jariah yang dibuat oleh dirinya sendiri, kemudian ataupun oleh keluarganya, pokoknya keluarganya, itu kalangan ulama menyatakan sampai pahalanya. Yang tak sampai ni orang yang tak kenal suku Sakat, tak ada sebab pun, dia tak ada sebab. Yang ni khilaf di kalangan ulama. Bukan kata semuanya tak sampai juga. Kalau tidak, tak adalah pulaknya doa pada muslimin muslimat. Kita doa, Allahumma waliyami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat, yang hidup dan mati, muslimin muslimat, minta ampun dosa mereka semua. Minta ampun. Kalaulah dosa mereka itu tidak terampun, tentunya lah hadis Nabi SAW tidak menyuruh kita doa kepada muslimin muslimat. Kita pergi ziarah kubur misalnya, ziarah kubur, kita diajar supaya pertama sekali masuk pintu kubur beri salam, Assalamualaikum dar qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullaha ta'ala lana wa lakumul afiyah. Kami mohon kepada Allah untuk kami supaya beroleh afiat, dan kepada kamu juga supaya beroleh afiat. Afiat itu tidak afiat namanya kalau itu azabnya bertambah. Afiat itu kurangkan azab, hapuskan azab, itu maknanya. Jadi dengan itu orang yang masih hidup, kita mengharapkan amalan-amalan yang kita lakukan berfaedah kepada mereka. Tapi tidaklah bila baca ramai-ramai Yasin kita khas untuk ibu bapa kita saja, bapa kita, ataupun untuk semua orang lah. Tak payahlah panjang-panjang sangatnya kita bilang satu, ambil masa lama saya. Li jami'il muslimin wal muslimat. Yang nak bawa nasi lemuk, tapi kita doa untuk semua ramai-ramai. Macam tu. Jangan pasal dia bawa nasi lemuk ni kita kena doa khusus pada dia lah. Kita baca Yasin khusus untuk almarhum fulan. Kemudian akhir sekali bawa untuk ibu bapa kita. Ibu bapa kita lah dulu yang pertama sekali kita, ibu bapa kita. Kemudian jami'il muslimin muslimat masuklah. Tak boleh nak dulu kan.
Nak dahulukan orang yang kita tak kenal pun dia, kita nak tak dahulu. Ini minta tu. Tidak memberi apa-apa kesan, tak memberi. Sebabnya susunan yang diajar di dalam hadis itu adalah susunan yang muktamad, susunan yang tak boleh diubah sama sekali. Itu dia. Kita doa kepada si mati pun, Allahumma ghfir lahu. Hak ni dia dulu, pasal kita duduk semayang kat dia, nak untuk dia, dahulukan dia. Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunilah dosa ni. Allahumma ghfir lahu warhamhu, beri rahmat kepadanya. Ibu bapa kita kemudianlah, sebab ni khusus. Usalli ala hadzal mayyit, aku nak semayang di atas mayat ini. Usalli itu maknanya aku nak berdoa kepada mayat ni. Bila kita nak berdoa kepada mayat ni, maknanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqhi min al khataaya kama yunqqa ath-thawb al abyad min ad-danas wa abdilhu daran, dan seterusnya. Kita tak ada, mak bapak kita tak ada, orang lain tak ada, khusus untuk dia semua. Minta diluaskan kuburnya, minta jauhkan dia daripada azabnya, minta masukkan dia ke dalam surga, dan tukarkan pasangan dia dengan pasangan yang lebih baik lagi. Pasangan wa abdilhu zawjan min khairan min zawji wa adkhilhu al-jannata, masuk dia ke dalam surga. Wa a'idhu min azabin nar, lindungilah dia daripada azab neraka. Itu doa khusus. Ini doa Nabi. Nabi ajar macam tu. Lepas takbir yang keempat pula, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ighfir lana wa lahu wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Barulah ada doa untuk orang lain. Maknanya doa selepas daripada yang ketiga, takbir yang ketiga khusus untuk si mati. Hak yang keempat tu baru. Yang keempat tu barulah kongsi dengan orang ramai-ramai. Ada lagi bahagian sikit. Tahu orang mati dulu, mati kemudian yang hidup sekarang ni, yang dulu kubur ni, kubur lain-lain pun, kita bagilah sikit-sikit soal doa kita tu. Kalau Tuhan kabul, kita yakin bila Nabi suruh berbuat begitu, akan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ma yastawil a'ma wal basir wallahu